Amalan zikrullah memang telah disyariatkan Allah di dalam agama Islam. Seperti juga amalan-amalan lain, solat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Oleh kerana itu, maka amalan zikrullah tidak boleh dinafikan. Siapa yang menafikan amalan zikrullah berarti dia menolak apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan zikrullah sebagai amalan yang telah disyariatkan dalilnya sangat terang dalam Quran dan Sunnah. Seperti amalan-amalan lain telah pun diistihadkan oleh para ulama. Kalau amalan solat, puasa, haji, zakat dan sebagainya diistihadkan oleh para fuqaha, para ulama fiqh, maka amalan zikrullah telah pun diistihadkan oleh para ulama tasawuf, oleh golongan sufiyah, para ulama tasawuf. Kalau berbagai ibadat yang telah diistihadkan oleh fuqaha melahirkan berbagai mazhab. Bagaimana yang kita semua kenali yang terkenal, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Maka begitulah hasil ijtihad para ulama tasawuf di bidang amalan zikrullah, lahirlah berbagai mazhab di dalam ilmu tasawuf. Cuma hasil ijtihad ulama tasawuf tidak menggunakan istilah mazhab, digunakan istilah tarekat. Maka daripada ijtihad para ulama tasawuf lahirlah berbagai tarekat. Berbagai tarekat itu sebenarnya samalah dengan berbagai mazhab di dalam bidang fiqh. Cuma umat Islam tidak dapat memahami, tidak dapat memahami maksud dan hakikat at-turuq as-sufiyah, tarekat-tarekat yang telah diisytiharkan oleh para ulama tasawuf. Maka kita dengarlah tarekat Naqsabandiyah, tarekat Ahmadiyah, tarekat Satariyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Rifa'iyah, tarekat Junadiyah, tarekat Taifuriyah, tarekat Mujaddidiyah dan sebagainya. Tarekat-tarekat ini adalah merupakan mazhab di dalam bidang ilmu tasawuf. Apabila seseorang Islam mempelajari ilmu dan mengamalkan mana-mana tarekat, berarti orang tersebut pada hakikatnya telah mengikut satu mazhab yang khusus di bidang tasawuf. Sesiapa yang belajar dan beramal dengan tarekat Naqsabandiyah, berarti mazhabnya di dalam bidang tasawuf ialah mazhab Naqsabandiyah. Siapa yang beramal dengan tarekat Ahmadiyah, maka mazhabnya dalam tasawuf ialah mazhab Ahmadiyah. Begitulah seterusnya. Cuma kalimah mazhab itu tidak digunakan. Digunakan dengan istilah tarekat Naqsabandiyah, tarekat Ahmadiyah,
tarekat Satariyah dan sebagainya. Tarekat-tarekat telah pun tumbuh lahir sejajar dengan zaman tumbuhnya madhab-madhab dalam bidang fiqh. Sekiranya madhab Hambali yang diisytiharkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal yang meninggal dunia tahun 241 Hijrah. Ulama yang hidup, ulama tasawuf yang hidup sezaman dengannya, Syekh Abu Kharis Al-Mukhasibi yang meninggal dunia tahun 243 Hijrah, yang mengisytiharkan, menghabiskan masa mengisytiharkan bidang tasawuf. Beliau dapat melahirkan tarekat Mukhasibiyah. Syekh Abu Yazid Bustami yang meninggal dunia tahun 262 Hijrah. Beliau melahirkan tarekat Taifuriyah. Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi yang meninggal dunia tahun 297 Hijrah. Beliau mewariskan kepada umat Islam dengan tarekat Junaidiyah. Begitulah di abad ketiga, keempat sudah wujud lebih kurang 10 aliran tarekat yang telah dicatatkan, direkodkan oleh seorang ulama tasawuf yang bernama Syekh Ali bin Usman Al-Hujairi yang meninggal dunia tahun 465 Hijrah di dalam kitabnya Kashful Mahjub. Beliau menyenaraikan 10 aliran tarekat yang telah pun wujud diikuti oleh orang ramai pada abad 3 hingga 4 Hijrah. Tetapi malangnya tarekat-tarekat ini tidak dikenali oleh umat Islam. Akhirnya tarekat hasil ijtihad orang-orang sufi yang merupakan mazhab dalam ilmu tasawuf hilang lenyap daripada pengetahuan umat Islam. Bukan saja orang biasa, tapi hilang daripada pengetahuan para ulama. Para ulama yang sepatutnya mendepani amalan zikir, mendepani, mengetuai kumpulan-kumpulan tarekat, tapi pada satu masa yang lepas mereka menjadi ketua-ketua yang memerangi tarekat. Berlakulah di negara kita tarekat diperangi habis-habisan. Pada tahun 70-an, 80-an, tarekat dianggap sebagai ajaran sesat. Sehingga pada akhir tahun 90-an ada ura-ura yang beredar di kalangan setengah ulama bahawa tarekat akan diisytiharkan
apa saja tarekat akan diisytiharkan haram, tidak boleh diamal. Orang-orang yang berminat dan beramal dengan tarekat cukup bimbang. Tapi orang ramai tidak tahu. Angin yang berdesas-desus bahawa tarekat akan diharamkan seluruhnya di Malaysia. Tapi pihak-pihak yang tertentu, pembela tarekat dapat mengetahui cadangan untuk mengharamkan tarekat di seluruh Malaysia. Maka mereka akhirnya berjaya menggobal enakmen tarekat dan tasawuf. Antara negeri yang berjaya menggobal enakmen tarekat dan tasawuf ialah Jabatan Mufti Negeri Sembilan, yang akhirnya enakmen ini telah pun diluluskan di Dewan Undangan Negeri Sembilan pada akhir tahun 2005. Dan berikutan dengan itu, di Jabatan Mufti Negeri Sembilan ditubuhkan satu unit yang dikenali dengan unit pendaftar tarekat. Semua tarekat yang diamalkan di Negeri Sembilan mesti didaftarkan. Dan proses pendaftaran itu telah pun dilahirkan. Mana-mana tarekat yang ingin mendaftarkan di unit tersebut mestilah mengisi borang, lalu mestilah melalui satu tamu ramah yang melibatkan banyak perkara yang berkaitan dengan ilmu dan amalan tarekat. Sekiranya didapati syarat-syarat itu dapat dipenuhi, maka barulah tarekat yang memohon itu diluluskan. Setelah diluluskan oleh jawatan kuasa Jilsah At-Turuq As-Sufiyah, maka kelulusan itu akan dikemukakan ke Majlis Fatwa Negeri Sembilan. Apabila Majlis Fatwa Negeri Sembilan meluluskannya, barulah tarekat itu didaftarkan dan boleh diamal. Hingga sekarang kira-kira ada 22 tarekat yang telah berdaftar. Negeri Pahang juga telah pun berjaya. Jabatan Mufti Negeri Pahang juga telah pun berjaya menggobal undang-undang atau enakmen tarekat tasawuf Negeri Pahang, dan telah pun diluluskan di Dewan Undangan Negeri Pahang pada tahun 2023 yang lepas. Jadi setakat ini sudah 2 buah negeri yang telah berjaya mengadakan enakmen berkaitan dengan ilmu tasawuf dan tarekat, yaitu Negeri Sembilan dan Pahang. Dengan adanya enakmen tersebut, sedikit sebanyak telah membantu membukakan mata dan fikiran setengah ulama yang memang menolak
At-Turuq As-Sufiyah, tarekat-tarekat yang diistiadatkan oleh ulama tasawuf. Ulama yang menolak bukan setakat menolak, tapi menyesatkan tarekat. Kononnya tarekat tidak ada di zaman Rasulullah. Tarekat tidak ada disebut dalam Quran. Tidak ada disebut dalam hadis. Sedangkan dalam Quran banyak dalilnya. Dalam sunnah pun banyak dalilnya. Cuma mereka tak nampak ayat-ayat Quran yang menyebutkan tentang amalan tarekat. Pada tahun 90, saya pernah menemui seorang ulama yang boleh dikatakan terkenal dan banyak pengaruh, yang selalu menyesatkan tarekat. Dalam pertemuan itu, bila ulama ini menegaskan tarekat ini tidak ada dalam Islam, dalam Quran pun tak sebut, maka saya bacakanlah 2 ayat dari surah Al-Imran seperti yang telah saya bacakan tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Hingga akhir ayat. Saya tegaskan inilah salah satu dalil dalam Quran. Orang-orang tarekat itu sentiasa zikir dan tafakur seperti ayat ini. Siapakah mereka yang digelarkan oleh Allah ulul albab dalam ayat ini? Tak lain tak bukan ialah sebahagian sahabat. Mereka berzikir dan tafakur. Bukan rekaan mereka, tapi mereka diajar oleh Rasulullah. Rasulullah lah yang mengajar mereka zikir dan tafakur. Sehingga mereka berkumpul-kumpul beramai-ramai. Berzikir dan tafakur berterusan. Duduk di masjid Nabi. Mereka ini digelarkan oleh Allah golongan ulul albab. Lalu saya terangkan sejelas-jelasnya. Barulah ulama tersebut sedar. Dan dia pun terperanjat. Rupanya ada dalilnya yang jelas dalam Quran tentang tarekat. Tapi saya tentu lebih sedih, lebih susah hati. Kalau kita yang bertarekat ini, yang sudah bersuluk, tiba-tiba dia keluar daripada tarekat, maka hamun tarekat, sesatkan tarekat, itu lebih teruk lagi. Kata guru saya, dah elok-elok ikut tarekat, dia murtad daripada tarekat. Ini lebih teruk daripada orang yang tak pernah bertarekat. Sudahlah dia keluar daripada tarekat, dia cacing, dia buruk-burukkan tarekat. Disebabkan dia temui dalam jemaah tarekat ini sesuatu yang dia tak suka. Sesuatu kepenjangan yang jelas. Lalu digunakan untuk memburuk-burukkan tarekat. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada kemunculan orang-orang seperti ini.
Di zaman Imam Ishaq memang ada. Bukan seorang orang, ustaz yang mempunyai ilmu yang tinggi di bidang agama. Setelah mereka solok, mereka membongkar keburukan-keburukan yang ditemui semasa solok. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah sifat seperti ini. Rata-rata umat Islam menganggap amalan zikrullah itu sunat. Sunat perkara yang baik, bila dilakukan dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Pemikiran seperti ini bukan hanya ada di kalangan orang ramai, orang awam, orang yang tak berilmu, tapi yang lebih hebat di kalangan para ulama. Zikir itu hukumnya sunat. Sunat perkara baik, dibuat dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Jadi kalaulah sudah ulama berpikiran demikian, maka apatah lagi orang ramai yang tidak alim. Selagi umat Islam di akhir zaman menganggap zikrullah itu sunat, maka mereka tidak akan mengambil berat. Tidak terlintas pun untuk belajar amalan zikir. Tidak terlintas pun untuk mengkaji apa-apa hikmah kebaikan zikrullah. Maka begitulah umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini dilanda oleh pemikiran yang silap. Zikrullah sunat, buat dapat pahala, ditinggal tak berdosa. Sehingga pemikiran ini menular kepada orang-orang yang bertekad. Aku bertekad ni sunat saja, baik dapat pahala. Zikir dapat pahala, tak zikir tak salah, tak berdosa. Jadi janganlah kita fikir yang berpikiran bahawa amalan zikrullah itu sunat bukanlah mereka yang di luar ahli tarekat. Jemaah tarekat sendiri pun masih dipengaruhi oleh pemikiran ini. Aku ikut tarekat Naqsabani, sunat dapat baik. Kalau aku nak beramal, dapat baik, dapat pahala. Tak beramal, tak berdosa. Sehingga begitu pengaruh. Inilah salah satu sebab kenapa orang-orang bertekad sudah menjadi pasif, tidak aktif. Amalan zikrullah seperti yang kita amalkan, utamanya zikir hafi Allah Allah, hukumnya adalah wajib. Bukan saya yang menghukumkan wajib, tapi seorang ulama tafsir, seorang ulama yang bergelar Mujaddid abad ke-7. Kerana beliau meninggal dunia tahun 606 Hijrah, iaitu Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ketika beliau menafsirkan ayat 205 surah Al-A'raf,
beliau menegaskan, walaupun ayat 205 tersebut asal diturunkan mewajibkan Rasulullah SAW berzikir dalam hati Allah, Allah, Allah. Kerana Allah menyebut secara langsung, Wadhkur Rabbaka fi nafsika. Ya Muhammad, engkau sebut dan ingat nama Tuhan engkau Allah di dalam hatimu. Hingga akhir. Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, berdasarkan qarinah lafdiyah yang terdapat dalam ayat ini, umat Nabi Muhammad SAW juga wajib berzikir seperti yang Allah wajibkan kepada Rasulullah SAW. Malahan ada ulama yang menambah, Rasulullah SAW yang memang seorang Nabi dan Rasul yang maksum, tidak melakukan dosa, diwajibkan oleh Allah berzikir dalam hati. Maka apatah lagi umatnya yang memang bergelumang dengan dosa, siang malam berdosa. Tentulah umatnya lebih wajib. Tujuan zikir dalam hati disebut dalam hujung ayat itu, wala takum minal ghafilin. Hikmahnya yang utama ialah menghilangkan penyakit nombor 1 dalam hati, iaitu ghaflah, ghaflatul qalbi. Jadi umat Nabi Muhammad hanya akan berjaya mengubati ghaflatul qalbinya apabila mereka berzikir seperti yang diwajibkan kepada Rasulullah di dalam hati Allah, Allah yang berterusan. Apabila ghaflatul qalbi hilang, maka barulah penyakit-penyakit lainnya hilang. Selagi ghaflatul qalbi ada dalam hati seseorang, maka penyakit-penyakit lain memang tidak akan keluar, malah menebal, makin kuat. Diberdasarkan inilah maka Syekh Fakhruddin Ar-Razi menghukumkan umat Nabi Muhammad juga wajib berzikir dalam hati Allah, Allah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita pandang Rasulullah, kalau kita pandang sunnah Rasul, di antaranya ialah berzikir dalam hati Allah, Allah. Maka wajiblah kita ikut sunnah Rasul, berzikir Allah, Allah, Allah. Oleh kerana itu tidak ada alasan sama sekali bagi setiap umat Nabi Muhammad untuk lari mengelakkan diri daripada beramal dengan zikrullah. Dan zikrullah yang sangat penting ialah zikir khafi dalam hati Allah, 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 Allah. Selain daripada zikir tahlil la ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وبيوتنا كل شيء أعطيتنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وجوارك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي والشر كل شيء إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.